Sukma. Masa Sukma tu yang menengah banyak sendiri. Tapi kita ada jugalah untuk training. Untuk sendiri tu banyak kepada untuk individu bila dia nak pergi pertandingan. Itu memanahlah. Yang ni tak ada budak-budak yang masuk sekolah sukan ke apa ke? Tak ada daripada sini? ada dipanggil tahun lepas. Tapi tak pergi? Dia tak pergi Aina. Ada seorang Aina. Sekolah mana? Sekolah sukan mana? Bukit Jalil. Pergi. Yang ni yang contingent ni lah, contingent ke Majlis Sukan-Sukan Malaysia tu. Paksa ikut jugalah. Yalah, cikgu lah kena jadi manager. Ya. Kalau dah jadi tuan rumah kan. Yang tahun lepas tu kita dapat 1 emas 2 dansa. Bagus. Tapi bawah 18 lah. Tak apalah. Dia asal daripada sini juga. Yang ni inovasi dari Rekod Cipta ni kami mula bergerak ujung tahun 2018 dengan buat QR code ni sebab bila kita tengok, bila cikgu tengok ada guru di sini yang berkemahiran yang tu. Jadi kita mulalah buat QR code sampailah kita masuk kepada inovasi di UUM, dapat yang gold medal tu. Di Unimed pun kita dapat yang gold medal tu. Terusnya kita bawa ke Kulim High Tech Uni KL untuk inovasi menggunakan QR code ni. QR code ni untuk apa? QR code ni untuk penarafan display murid dan juga nilai murni. Okey. Untuk HAM lah kira. Untuk HAM. Sebab tengok HAM kita mempunyai kepakaran yang tu. Kita dapat gold medal juga. Tapi sebenarnya kan kami nak masuk penyertaan banyak tapi duit tu tak ada kan. Bila orang kata perlu perbelanjaan setiap kali nak masuk tu. Kos. PIBG pun bincang dia kata cikgu ambil lah dulu banyak ni try bila dah berjaya barulah kita mula bergerak dengan inovasi kepada Rekod Cipta. Yang kita teruskan dengan slide yang ketiga. Yang ni walaupun leadership tubuh besar tapi sokongan support tu semuanya daripada guru penolong kanan dan juga guru di sekolah ni. Ibu bapa, seterusnya ibu bapa lah. Sebab tanpa sokongan semua rasanya kita tak boleh mentadbir. Cikgu tak boleh mentadbir kan. Betul. Jadi sebab kalau nak ikut tu kan, bila kita dah sampai ke satu tahap kita boleh pergi ke international. Ingin juga itu nak bawa pergi luar negara kan. Tapi duk pick up lah ni dengan pentadbir yang lain, dengan guru-guru penolong kanan, dengan cikgu yang inovasi tu, kita kena cari sumber dulu. Itu yang penting. Kalau kita ada ibu bapa yang mampu tak ada masalah. Ya. Kalau ibu bapa tu tak mampu tapi budak ada kebolehan, maknanya kita kena pick up. Kalau kita tak boleh dapat benda tu, cita-cita apa yang kita buat tu takkan sambayan. Itu yang Farah tu. Okey, macam ni lah ya. Ya. Saya takut saya lupa. Ya. Sekejap lagi kan bila nak tu. Okey, memang kita tak nafikan lah di sekolah ni bila kita nak buat program memang kita perlukan keuangan lah. Terutamanya bila kita dah mencapai satu tahap kebangsaan ke apa ke, kita nak pergi antarabangsa. Jadi kalau nak harapkan duit JPN ni, saya pun cakap terus terang lah Ustaz, kami pun bernapas dalam lumpur lah kan, dalam keadaan sekarang ni. Bila COVID ni duit nak tarik balik pun ada. Okey, jadi apa yang pengurusan sekolah boleh buat adalah kita cuba tengok apa kelebihan, SWOT lah, SWOT analisis. Apa kelebihan yang kita ada? Contohnya kita ada lapang sasar memanah yang kalau Perlis pun buat tandingan di sini. So maksudnya memanah ni bukan untuk memanah je. Tapi kita boleh gunakan kelebihan yang ada tu untuk kita jana pendapatan lah untuk sekolah kita. Apa salahnya kalau asal saya 17 orang cikgu boleh kot kalau nak menganjurkan kan, ataupun kita minta lah bantuan daripada orang lain, kita buat satu kejohanan terbuka yang kenakan bayaran. Kan, jadi mungkinlah salah satu cara yang ni, itu yang saya kata tadi di sekolah Titik Bandar pun sama saya kata, dia ada pasukan pemuzik cilik. Dia kata dia tak ada apa. Saya kata kalau nak minta dengan JPN ni pun kami pun memang bernapas dalam lumpur. Kalau ada lebih-lebih tu kita bagi juga lah kan.
Tapi kena usaha sendiri juga. Sama tak, saya pun pengetua di 3 buah sekolah pun sama juga. Jadi cuba tengok apa kelebihan macam depa di sana tadi, saya kata kenapa tidak bawa budak-budak ni buat persembahan. Dan kenakan bayaran orang masuk tengok. Tapi jangan buat di sekolah titik-titik balak. Carilah dewan sekolah yang besar-besar sikit kan. Panggil orang buat kat situ kan. Jadi macam itulah maksudnya kita punya pemikiran ni dia kena ada sikit entrepreneurship lah orang kata kan. Jadi insya-Allah bila ada tu bolehlah bawa ni kan pergi ke luar negara dan sebagainya. Dia mungkin boleh dipikir-pikirkan lah. Okey. InsyaAllah. Seterusnya okey, apa yang ke depan lah. Kita dah baru buat tu laluan tu. Laluan tu lebih kepada 3K lah kan. Kalau boleh setiap laluan tu, setiap tempat tu kita nak ada sumber info. Tak kira lah berkaitan dengan kurikulum ke, kur ke, sasiah budak ke, HEM ke kan. Sekolah berinformasi. Ya. Sebab laluan tu dah ada, kita dah buat dah dengan bantuan PABG. Cikgu-cikgu pun hari tu dah COVID itu student tak ada. Jadi mereka gotong royong lah siapkan yang tu dengan staff-staff yang lain kan. Jadi timbullah idea daripada HEM kita untuk smart penggunaan untuk pencuci tangan putus semua kan. Jadi itu semua kita kalau boleh setiap sudut tu ke arah inovasi. Kita dah guna kumpulan sokongan ibu bapa. Setiap kelas dia ada kumpulan sokongan ibu bapa, depa nyaman mesyuarat. Kita buat mesyuarat ni terdahulu. Mesyuarat agung PIBG belum lagi, tapi kumpulan sokongan ni dah mai dah untuk hias kelas. Semua daripada pendapatan daripada depa. Depa yang kutip, depa yang hias untuk setiap kelas cat ke apa ke terpulang kepada parent. Cikgu tahu dalam ni ada Pinterest. Dalam kita punya web ni, cuba buka Pinterest, Pinterest. Masuk tu, buka tengoklah tulislah apa-apa. Tapi kan tulis orang putih lah. Beautiful school ke innovative school, dia akan keluar gambar-gambar yang sangat menginspirasikan kita. Jadi boleh dapat banyak idea lah. Semua lah, bukan kata type lah apa-apa, tapi kena dalam orang putih lah, dia akan keluar. So saya pun dapat banyak idea daripada situ. Pinterest. Masukkan dia punya tu kan, software dia tu. Okey. Yang Journey to Legend ni kita lebih kepada yang ni lah. Sebab kalau tengoklah game pun hebat. Journey to Legend ni apa? Game lah? Dia ada game, dia ada filem. Dan yang tu cerita kartun tu. Dan yang ujung sekali tu junjungan kita lah. Kalau dia nak ikut orang kata apa, zaman-zaman dulu, tentera berkuda pemanah ni lah yang dicari untuk sebagai barisan hadapan kan. Betul tu. Betul tu, kena dengan memanah di sekolah ni kan. Okey, cantik Sebab kita nak terapkan ke budak-budak. Kalau sukan memanah ni, dia ada dua kan. Satu yang tradisional, satu yang sport. Kalau yang sport tu dia banyak sangat disiplin diri dia, berkumpulan dan sebagainya. Kalau budak ikut betul-betul, dia nak belajar nanti pengurusan diri dia di rumah, nak belajar apa, rasanya tak ada masalah. Jadi kita kalau boleh terap lebih kepada memanah ni, walaupun budak tu tak masuk memanah, tapi dia tahu apa atur disiplin ikut sukan ni, rasanya tak ada masalah kan? Tak ada masalah lah. Itu yang rasanya untuk sasiah tu kita lebih kepada pengurusan diri murid. Kalau budak tu tak ada masalah, kita nak menguruskan budak tu, nak mengajak dan sebagainya, rasanya tak ada masalah. Betul. Dan awal-awalnya yang mula benda-benda ni yang cikgu buat tu adalah sebab peratus kehadiran murid di sini yang masalah tu. Sekarang ni okey lah? Sekarang okey, tapi hari ni yang paling teruk sekali. Tapi bila kita buat program-program tu meningkat lah. Iyalah. Meningkat lah. Yang awal tahun tu 90 lebih. 63 bulan 1, bulan 2 tu tak ada masalah dah tahun ni. Tapi bila COVID ni kita tak boleh nak kata apa lah kan. Tapi aktiviti yang banyak menjurus kepada apa yang kita buat persekitaran ni membantulah. Okey, jadi sekolah ni
kira lebih kurang lah macam titik bandar yang kami pergi tadi lah. Suasana dia semua, cuma sekolah ni tepi jalan. Titik bandar ni menggerikan sikit lah. Salah kona, terjun dalam tu jenuh berenang lah. Tu pun kalau boleh berenang kan. Tapi sini alhamdulillah tepi jalan, orang semua nampak. Okey, kita boleh katakan sekolah ni muridnya pun kurang, cikgunya pun kurang. Berapa orang cikgu lelaki? Cikgu lelaki 10. 10 tu kira banyak pula. Sana tadi 3 lah. Jadi alhamdulillah lah banyak. Jadi maksudnya bila kita situasi dah macam ni, kita kena fokus lah. Yang pertama ni fokus, sebab kita tak banyak tenaga. Walaupun kita boleh dapat di PIBK dan sebagainya, tak ada banyak tenaga. Jadi kena fokus. Macam cikgu kata tadi, betul lah tu. Maksudnya di bidang kurikulum sukan, kita dah ada memanah. Kan, dan memanah ni pun orang mai untuk training di tempat kita. Jadi itulah yang saya katakan tadi, cuba gunakan apa-apa kelebihan yang kita ada tu untuk menjana pendapatan. Kan, jadi kalau saya nampak mungkin boleh buat pertandingan terbuka ke apa ke kan, kenakan yuran ke apa, cuba tanya tengok. Boleh dapat untung banyak, tapi jangan pula buat penganjuran lalai untung RM15 lah. Jadi letih gitu lah. Memanglah kita dapat pengalaman kan, budak kita dapat pengalaman tapi letih lah. Cuba tengoklah yang boleh menjana orang kata sedikit pendapatan untuk sekolah lah, macam kata nak pergi luar negara dan sebagainya tadi kan. Jadi yang tu dah ada lah. Okey, cumanya bila kita buat kejohanan ni secara tak langsung, kita juga boleh melibatkan budak-budak kita yang bukan memanah pun, dia boleh jadi pembantu, helper. Dia boleh minta bantuan PIBK. Secara tak langsung kita akan bergerak sebagai satu pasukan. Itu yang penting. Dia bila sekolah kurang sumber manusia ni, kita kena outsource sumber manusia tu supaya dia menjadi kekuatan. Walaupun cikgu cerita tadi PIBK mai kan awal tahun apa buat sekolah, buat kelas dan sebagainya, itu baguslah. Tapi kalau mungkin dengan menganjurkan kejohanan memanah tadi, dia boleh mengeratkan lagi. Kan, jadi mungkin depa pun boleh tolong cari dana ke sikit kan. Tak tahulah kan, kita pun tak tahulah. Okey, itu yang pertama. Jadi selesailah. Yang itu cumanya kalau dapat kita cuba lihat jugalah, fikir kokoh penglibatan pelajar. Dalam kokoh ni berapa ramai yang sebenarnya boleh wakil sekolah. Sebab dia ada terutamanya yang tahap 2 lah, 4, 5, 6 ni kan, cuba tengok berapa ramai yang boleh wakil sekolah dan berapa ramai yang tak boleh wakil sekolah. Jadi kena jugalah buat contohnya apa-apa kejohanan program dalaman supaya mereka ni juga ada pencapaian. Okey, yang menjadi masalahnya saya duk tengok kita menonjol. Kita tonjolkan apa yang dah capai dan sebagainya, tetapi kita tidak melihat berapa persen budak kita yang sebenarnya telah terlibat dalam aspek co-curriculum tu. Jadi itu yang kena tengoklah. Okey. Kemudian dia sebenarnya sekolah ni, kalau kita nak katakan sekarang ni, kita boleh katakan apa yang kita nak namakan sebagai future ready school. Sekolah yang bersedia untuk masa depan. Kan, jadi pemikiran kita tu, apa yang kita nak buat juga di sekolah ni, di samping kita nak selesaikanlah masalah-masalah yang asas ni kan. Masalah kehadiran, masalah budak tak boleh baca, tak boleh kira apa semua, itu memang kerja asas lah yang kena selesaikan. Kita juga tak boleh tertinggal daripada memikirkan apa yang kita nak buat untuk di sekolah ni, untuk menyediakan murid kita untuk masa depan. Kalau kita tengok budak darjah 1 cikgu, yang kita duk mengajar darjah 1 ni, dia masa depan dia di tahun berapa? Kalau saya tanya 6 tahun di sini, menengah 5 tahun, kata dia masuk college lah 4 tahun, 15 tahun. 15 tahun, masa depan dia yang kita nak cubalah. Kita nak cuba, bukanlah kita kata kita boleh complete, boleh lengkap kan, tapi kita nak isi jugalah sedikit sebanyak 2035. Kalau kita tengok. Kalau kita tengok muka budak darjah 1 tu, kita kena bayangkan dia ni nak hidup di 2035. Apa yang kita boleh bayangkan? Apa yang cikgu boleh bayangkan? 2035. Kita dah sebut kan, IR 4.0, robot menguasai dunia, zaman Internet of Things, zaman ICT. Itulah, tapi dia mungkin lebih advance lagi. Bermaksudnya, kerja dia pun kita tak tahu. Apa jenis kerja dia?
mungkin lah 2035 ni, kalau sekarang ni di negeri Perlis ada 1000 orang cikgu, mungkin tinggal 250 lah. Sebab mungkin kebanyakan mak bapak macam lah COVID ke apa kan, dia bagi belajar di rumah, homeschoolingnya. Kita tak tahulah itu dari segi wabak apa semua kan. Kalau kita tengok movie kan, selalu tengok movie kan, epidemik ke apa kan, bagaimana bumi ni macam sekarang lah COVID ni kan. Jadi itu kita maksudnya kita kena tengok situasi dia lah. Dan itu yang saya kata, kena cuba lengkapkan budak ni dengan 3 perkara. Yang pertama sekali, knowledge lah, pengetahuan ni selalunya dia akan dapat dalam bilik darjah lah. Tapi sekarang ni dia bukan dalam bilik darjah lah, dia di luar bilik darjah pun banyak. Macam saya pergi sekolah PAUH malam, guru besar dia cerita dia banyak bawa budak dia keluar kan. Tapi pada saya itu bukan keluar makan angin dia sebenarnya adalah field based learning. Bagaimana cara kita nak bagi budak tu belajar bila dia pergi melawat. Maksudnya adalah checklist ataupun balik dia present ke apa kan, apa yang dia dapat ke apa. Jangan pergi melawat, bahasa kasar melawat bodoh gitu lah. Pergi zoo kan, melawat lompat-lompat depan monyet, keluar pergi Batu Pahat kan, tengok ular. Maksudnya balik kita tengok ular ni boleh kategori dalam apa, yang berbisa, yang tak berbisa tapi berbahaya, yang berbisa. Contoh macam tu lah. Ada sesuatu yang kita suruh dia buat. Okay, knowledge. Yang keduanya adalah kemahiran. Kemahiran ni dia boleh dapat adalah selalunya apa yang dibuat dalam bidang kurikulum ni. Macam kalau kita menganjurkan kejohanan memanah tadi, dia terlibat dengan kita. Kan mungkin ada kita buka kedai jual ayak tong ke apa kan. Jadi dia meniaga di situ. Jadi kemahiran tu dia dapat di situ. Saya masa saya di sekolah sains, saya tengok tau budak-budak sekolah sains ni yang jadi entrepreneur yang berjaya ni. Saya pernah jumpa mereka, saya tanya dia, apa daripada mana sebenarnya yang hampa confident hampa ni boleh jadi entrepreneur yang berjaya, kira meniaga juta-juta punya level lah kan. Dia kata, cikgu sebenarnya kalau saya kata, cikgu mungkin tak percaya. Kami yakin kami boleh berjaya dalam bidang entrepreneur ni sebab dulu di sekolah ada hari kantin. Masa hari kantin kami jual ayak, kami jual hotdog, kami jual. Dari situ dia kata kami percaya yang dia kata meniaga ni memang boleh buat duit. Kalau mungkin tak didedahkan dengan hari kantin ni, sampailah rasanya kami tak confident kami boleh jadi entrepreneur berjaya. Nampak? Kan? Kita nampak hari kantin ni macam main-main lah kan. Budak jual cucuk-cucuk tu kan. Saya tu hari kantin lawa, dia jual apa? Macaroni cheese. Masak dalam cerek lah. Orang beratur beli. Dia kata, oh kreatif budak ni kan. Tu tak kira lagi dia asrama masak burger dengan sereka. Habis sereka daging burger tu. Itu pun ada orang beli. Maybe daripada situlah dia jadi entrepreneur yang kreatif, yang berjaya kan. Jadi itu skill. Jadi cikgu kena lihat lah, terutamanya Koko, Ham, hari kantin ke. Okey, dan bila kita sebut tentang skill ni, dia sekolah kita ni, dia banyak buat program. Saya tak dapat nak elak lah bagi contoh tanam cabai tadi. Banyak sekolah yang saya pergi, duk cerita saya projek tanam cabai. Okey lah, bagus lah projek tanam cabai. Tapi saya tanya dia, apa gelakan? Duk cerita projek tanam cabai, tanam terung. Saya kata, okey, bagus. Okey, tapi di mana budak terlibat dalam proses tanam cabai ni? Dia jawab kat saya, budak proses tanam cabai ni masa kutik cabai. Lain benda tu tukang kebun buat. Saya kata, tak ada guna. Sebab budak tu tidak melalui proses tu. Dia proses tu lah yang menghasilkan kemahiran dia. Daripada dia belajar polybag, tanah, kan, benih cabai, kutik cabai, marketing cabai, jual cabai, mungkin lukis produk cabai dia. Itu sebenarnya yang memberi dia kemahiran untuk dia jadi entrepreneur pada masa dia besar ni. Kan? Jadi boleh buat tanam cabai, tapi jangan bagi tukang kebun buat. Kan? Maksud tu lah. Lepas tu nilai lah. Nilai sambil-sambil kita buat tu, kita ajarlah bersih kedai gerai jual ayak kena bersih, jangan buang sampah rata-rata. Kan? Jadi kalau pada saya kita boleh ajak benda tu, 3 benda tu, insya-Allah kita sebenarnya dah menyediakan sekolah kita ni untuk masa depan anak-anak kita. Ya, walaupun kita kata alah budak-budak kecil apa semua kan, tapi itu macam pra-sekolah apa kan. Mungkin minta cikgu-cikgu tu buat program, buat macam store kan, depa pergi beli. Itu sebenarnya asal awal pendedahan awal lah kepada entrepreneur. Kita nampak macam main-main, tapi sebenarnya dia memberi kesan. Saya bagi contoh saya lah kan. Saya bukan hebat pun di sekolah, bukan pengawas,
bukan pengawal pusat sumber, terkira muka pengawal ni cikgu tak mau tengok lah. Tapi ada satu cikgu tu dia sukan. Saya daripada tingkatan 3 jaga stor sukan. Sebab tu saya tak dapat jawatan lain. Kan? Kerja dia kan dia panggil quartermaster. Bila hari sukan ke, sukan tara ke, kita lah tolak, kita suruh tu bawa cakra letak sini kan. Tiap-tiap hari jaga keluarkan peralatan sukan, kutip balik peralatan sukan. Sebenarnya itulah saya punya management leadership saya yang awal. Sehingga berjaya jadi pengarah. Kalau tanya apa yang asalnya sehingga boleh jadi pengarah ni, tu saya jawab. Saya jaga stor sukan dulu. Itu adalah yang asasnya. Sama dengan budak-budak ni kan. Jadi itulah kalau boleh apa yang ada ni dah cantik dah, cuma kalau boleh pengisian tu cuba lihat balik. Contoh analogi dia tanam cabai tadi lah. Kan? Boleh nak tanam cabai tapi daripada proses awal sampai dia proses menjual sampai kira duit apa semua tu libatkan budak. Kan sama jugalah kalau nak buat kejohanan apa memanah ke apa ke, macam tadi inovasi ke apa kan. Jadi bukan saja hanya 10 orang ataupun 4 orang budak tu saja, tetapi yang bawah-bawah tu pun dia terlibat juga. Walaupun dia tidak mewakili tapi libatkan dia juga. Contohnya buat apa logo ke apa kan. Macam itulah. Ya. So saya rasa boleh? Contohlah yang kami buat di apa nama hasil sokongan daripada pusat. Kita bawa inovasi kan. Selalunya kita tengok sekolah yang besar, sekolah dalam pekan ada inovasi. First kita masuk di UUM tu, kita masuk international tu kita train budak daripada budak kampung. Budak kampung betul? Yang bukan background parentnya bukan lecturer, bukan cikgu, hanya bela ikan kari, pok dia tu peternak ikan kari, pesawah. Kita train dia bercakap. Daripada first yang kita masuk di UM tu gugup. Gugup. Tapi dapat gold. Yang kedua dan ketiga di UniKL dengan di Unimed, dia dah confident untuk bercakap, untuk presentkan benda. Benda tu contoh dah yang kita buat tu, selain pada QR code tu, ini budak budak yang diam. Budak diam dan tapi dia kreatif. Kita buat dalaman untuk inovasi. Kemudian cuma yang dia tak pandai, dia pandai buat. Dia tak pandai present sahaja. Dan dengan pertolongan cikgu-cikgu apa nama cikgu bahasa Inggeris pun semua, kita train dia present dalam bahasa Inggeris dan boleh present di UniKL International Innovation. Kita dapat silver untuk produk ikon. Macam adalah di sekolah-sekolah lain tu ada 2-3 sekolah tu yang kita pergi tu, ada yang parent dia buat inovasi tu, parent dia lecturer UUM, yang ada setengah cikgu yang buat. Budak tu hafal tahu, saya tahu. Yang ni yang kita bawa ni, saya boleh kata dengan tuan pengarah, memang 100% daripada produk, presentation, hingga ke alatan. Semua dia yang urus. Sama lah dengan cerita cabai dia. Sama. Itu yang saya nak apa cikgu-cikgu faham tu. Alhamdulillah. Tapi saya bawa cerita cabai lah supaya senang nak faham. Kan. Betul lah. Alhamdulillah kita dah train sekarang. Tapi macam ni lah cikgu. Saya selalu kata kan. Ada orang, ada sekolah yang apa, mereka ni dicampakkan ke bawah lampu neon yang bergemerlapan. Jadi tak payah-payah lap sikit dia dah nampak lah kan. Macam tu lah pok dia lecturer ambil projek pok dia, ada setengah cikgu yang buat dia hanya bercakap. Saya tahu benda-benda ni. Okey, lepas tu macam kita ni, kita macam Mr Bean. Mr Bean dia jatuh sama mana aku? Lantai. Lantai keliling dia macam mana? Itu budak kita. Kebanyakan lah. Kalau katakan di Perlis ni, kebanyakan itulah budak kita. Kecuali mungkin Lalatul Syarin, Sekolah Derma, Sekolah Serindra, itu mungkin di bawah gemerlapan lampu lah. Tapi yang kita duk PP ni, termasuk kat Sekolah Putra tu, di situlah budak kita jatuh. So tugas apa? Nak pasang lampu keliling tu supaya dia boleh bangkit, dia boleh nampak jalan. Tugas kita. Kan? Tetapi kalau kita pun duk shortcut kan, kita tak ajak dia proses.
Dia tak dapat. Kita mungkin boleh tonjolkan dia, tapi dari segi penguasaan dia tu dia tak dapat. Tu satu, mungkin satu. Tapi kalau mungkin yang keduanya cikgu boleh buat inovasi secara dalaman. Satu kelas, satu inovasi. Jadi daripada situ kita boleh, mungkin budak tak boleh wakil sekolah, tapi kurang-kurangnya dia wakil kelas dia kan, membentangkan inovasi dia. Woi, saya rasa ni lah. Saya antara benda yang saya boleh ingat kan, baik-baik dalam satu drama pencegahan nyamuk Aedes. Saya memang ingat benda tu sampai sekarang. Padahal di drama, di sekolah drama tu, saya berlakon jadi pokok lah. Pokok tu ada ucapkan 4 perkataan, tapi sampai lah saya ingat apa yang saya ucapkan di situ. Itulah kesan dia kepada hati budak tu. Itu yang kita nak pegang hati dia tu. Dan pegang hati dia tu melalui proses. Kan? Jadi okeylah, alhamdulillah lah kalau cikgu kata itu proses yang diadakan. Cuma kalau boleh lahirkan lebih banyak lagi budak yang kita train macam tu. Sebab di akhirnya macam sekolah Cina lah semalam, dia pun bagi analogi bunga teratai. Dia pun kata bunga teratai ni ada yang kembang cepat kan. Budak yang pandai lah kalau kat sekolah, ajak sikit faham dia cepat kan. Ada yang kembang lambat, budak yang slow lah sikit, ajak 2-3 kali tak faham, awak hang ni bodoh sangat lah kan, ayat kita lah kan. Tetapi kadang-kadang budak bunga teratai yang kembang lambat tu lah akhirnya dia akan menjadi bunga teratai yang sangat cantik kalau nak dikomparekan dengan bunga teratai yang cepat berkembang, sebab dia cepat sangat. Jadi dalam kelas kita ni macam-macam budak, kita kena sabar. Sebab tu cara mengajar kita tu kena ada berbagai-bagai kaedah. Kalau kita tengok pun budak ni ada yang dia dengar dia boleh faham, ada yang dia kena tengok. Macam saya ni saya kena tengok. Kalau dengar saya tak faham apa kan. Lepas tu ada yang dia jenis bergerak. Macam budak-budak sini kalau katakan kebanyakan bapa dia petani, dia kebanyakannya jenis kinestetik Jadi pengajaran kita tu kena banyakkan pergerakan dalam bilik darjah. So jangan risau kalau pengarah datang bilik darjah bersepah, budak bising, itulah dia PDPC. Kalau mai sini senyap, budak duduk angguk kan. Okey. Kita setiap tahun akan jadi tuan rumah ataupun pengelola memanah MSSPS setiap tahun. Maksudnya boleh berapa meter? 70, yang 70 tu kita boleh, 30 dan 50. Ikut kesesuaian teknik. Ke ataupun boleh bagi JPN bagi ke atau sebab alat, mahal alat yang kita target buat tu, yang kita boleh dapat tu daripada JPN.